Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma wa yaqina wa fahma, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung semula daripada tempat berhenti semalam pada muka 2 pada kata wa ba'du. Kitab Faridatul Faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, fahadhihi risalatun fi fanni at-tauhid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabarah akhadhtu min riyadha fawakiha shahiyatan wa min hiyadha jawahira muftakhiratan. Kemudian dari itu seperti kita sebut semalam, setelah habis dia mengucapkan tahmid dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat, ahli keluarga. Kemudian dia berpindah kepada bahasan seterusnya dengan didatangkan kalimatul intiqal. Kalimatul intiqal iaitulah ba'du wa ba'du ataupun amma ba'du. Dia tak berimpun lah. Kalau ada wa ba'du, tak ada lah amma tu. Di sini wa ba'du, tapi hak asalnya tu amma ba'du dah. Dia panggil apa tu? Kalimatul intiqal, nak pindah bahasan. Kemudian dari itu, yakni adapun kemudian daripada itu, maka ini risalah. Kemudian daripada itu, iaitulah kemudian daripada ucap tahmid dan salawat dan salam. Hak tu kata kemudian dari itu tu, maka ini, tu mubtada semula, maka ini risalah. Maka ini risalah. Risalah yang maklum ni lah, dia isyarat pada kitab kecil lah, tu sebab tu dia sebut risalah. Kalau kita panggil risalah ni helaian, ataupun kita panggil apa, macam surat lagu tu lah. Seorang kata duk kata jadi Melayu dah risalah ni lembaran. Boleh kata lembaran pun boleh kata, tapi kalau lembaran tu dengan suhuf, helaian. Ni atas ala sabili tawadhu'i, dia panggil atas jalan tawadhu', merendah diri musannif. Padahal bukan semata-mata risalah dalam ni. Kitab besar dah lah, nisbah dengan kitab Jawi tu masyhur lah, kitab Faridatul Faraid ni, dengan bahasan ilmu tauhid. Tapi kerana rendah diri musannif tu, dia kata ini risalah. Baik, maka kemudian daripada itu, maka ini risalah pada menyatakan ilmu tauhid. Tu pada ilmu tauhid, yakni pada menyatakan ilmu tauhid. Dia panggil kalah hazam mudhaf. Fa hadhi risalatun fi fanni tauhid, ay fi bayani fanni tauhidi. Pada nak menerangkan, pada nak menyatakan ilmu tauhid. Daripada kata wahada yuwahidu tauhid, mengesar, kita kata mengesarkan. Pada nak menyatakan ilmu pengetahuan tentang tauhid, aku himpunkan dia akan ini risalah, himpun daripada beberapa kitab yang diiktibarkan,
yakni himpun ambil daripada kitab yang diiktibarkan, yakni yang diiktibar ni yang dibuat kira oleh ulama. Yang dibuat kira oleh ulama, dia ada kitab yang ulama tak ambil kira. Ni hak kitab yang ulama ambil kira. Tu dia panggil daripada beberapa kitab yang diiktibarkan, yang dibuat kira oleh ulama. Ataupun kita panggil kitab yang mu'tabar lah, kitab yang mu'tabar. Aku ambil segala kebunnya aku ambil segala kebunnya akan buah-buahan yang diinginkan. Aku ambil segala kebunnya, kebun bagi beberapa kitab. Tu dhamir di situ. Aku ambil segala kebunnya, yakni kebun bagi beberapa kitab, ambil akan buah-buahan. Aku ambil akan buah-buahan yang diinginkan. Yakni dalam kitab kitab-kitab ni terkandunglah beberapa masalah. Jadi dia ambil masalah-masalah perbincangan persoalan yang dia nak ambil saja. Kalau turut pada kitab hak Arab-Arab tu, kita Arab tu semua tebal-tebal, bahasa panjang-panjang. Maka musannif Syekh Ahmad Al-Fatani dia kata, aku ambil hak mana aku nak ambil, ataupun yang aku nak ambil, yang aku ingin nak ambil, aku ambil. Dan daripada tu atas pada kata segala kebun, dan aku ambil daripada beberapa lautnya. Aku ambil daripada beberapa lautnya. Ini apa maksud beberapa laut yang ni? Yakni ibarat pada kitab yang besar-besar, yang ditashbih, yang diserupakan seperti laut. Dia umpamakan kitab yang besar-besar ni, umpamakan seperti mana laut. Ambil akan beberapa permata megah-megah, permata yang megah. La'allahu ada yang lagi tu, situ tak ada yang. La'allahu saqtul kalam. Barangkali ada gugur perkataan lah di situ. Dan aku ambil beberapa lautnya, yakni kitab-kitab yang besar yang diserupakan seperti laut. Ambil akan beberapa permata yang megah. Apa permata yang megah? Yakni permasalahan yang indah-indah, ataupun masalah yang indah-indah. Aku ambil bahasan yang indah-indah saja. Bahasan hak penting, semua penting, tapi seolahnya kita kata yang terlebih penting lah. Yang terlebih penting, yang terlebih elok, yang terlebih indah, aku ambil yang hak bahasan yang indah-indah. Tak ambil semualah. Kalau ambil semua tak jadi tebal ni. Jadi tebal lagi. Nak kita misal kita Ad-Durrus Tsamin bagi Syekh Fatani tu, ataupun kita Aqidatun Najin bagi Syekh Zainal Abidin. Tu tengok tebal kita bahasan pula panjang-panjang. Tapi di sini dia ambil hak mana masalah-masalah yang indah saja aku ambil daripada kitab-kitab tersebut. Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal lama'ani saniyatal i'tiqadi wa qa'idata rushdin taskunu baital imani u'idhuha bihi ta'ala min syaitanil intiqad. Maka datang ia risalah, yakni maka jadi ia risalah. Faja'at ay sarat, ja'at ay sarat. Maka datang ia ini risalah, yakni maka jadi ia ini risalah dengan kepujian Allah Ta'ala. Jadi akidah yang sebenar. Jadi akidah yang sebenar. Lagi yang elok cahayanya, yakni cahaya penunjuknya. Tu cahaya, yakni cahaya penunjuk. Yang elok ditashbih lah situ tu. Penunjuk tu diserupakan seperti mana cahaya lah. Ataupun boleh juga cahayanya yakni penunjuk bagi masalah akidah ni. Penunjuk bagi masalah akidah. Yang elok cahayanya, cahaya penunjuknya tu, ataupun penunjuk bagi masalah akidah tu,
lagi yang mengandungkan, kita selalu baca ke mana, yang mengandungi, tapi turut dia lah, lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Ni bila itlaq ahli sunnah, maknanya ahli sunnah wal jamaah. Tarik ada panggil mazhab jalanan. Kalau masyhur kata ilmu fiqh ni, kita kata mazhab Syafi'i, jalanan Imam Asy-Syafi'i, ataupun mana-mana imam mazhab yang lain, jalanan kita ikutlah jalanan hak mana. Kita masyhur ni di sini, kita ni mazhab Syafi'i. Adapun tasawuf atas jalanan tu Syekh Junaid Al-Baghdadi, ataupun orang kata apa, Imam Ghazali radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, iaitulah kena pada kata Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi. Tu bila itlaq ahli sunnah wal jamaah. Bila itlaq ahli sunnah, yaknilah ahli sunnah wal jamaah. Lagi mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Ni setengah orang dia nak i'tiraq ni dia nak kritik. I'tiqad ahli sunnah, i'tiqad Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, yang bukan i'tiqad Nabi. Ni dia tak faham. Dia tak faham. Sebab tu dalam perbahasan kuliah kita mana-mana pun, kita akan sini kita akan sebut bahawa Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi ni ialah orang yang mentadwinkan, ulama yang mentadwinkan, yang menyusun ilmu tauhid. Situ dia ulama yang menyusunkan ilmu tauhid, bukan dia yang mereka-rekakan. Masa nak baca, bukan mereka ni mereka-rekakan, mengada-ngadakan ilmu tauhid. Tak, depa yang tadwinkan. Depa yang tadwinkan ilmu tauhid, yang susun ilmu tu dah ada dalam Quran hadis, lalu mereka susunkan supaya jadi kita umat akhir zaman ni jadi mudah untuk kita buat amal, mudah kita nak mengaji. Begitu juga bab fiqh. Kalau orang duk mengaji kitab fiqh ni, bab awal bab taharah, lepas tu masuk bab ibadat, lepas tu pergi sampai bab munakahat, bab jinayat dan sebagainya. Zaman Rasulullah SAW tak ada bab-bab lagu tu. Tak ada bab-bab macam tu. Tapi boleh terima. Sebab apa? Hak tu kena dengan nafsu mereka. Bila kena dengan nafsu dia terima. Hak tak kena dengan nafsu dia tak mau. Tak boleh lagu tu. Begitu juga ilmu mustalah hadis. Zaman dulu, zaman Nabi tak ada ilmu mustalah hadis. Kemudian ni baru ada. Jadi semua tu ada ulama yang tadwin, yang susun. Ada ulama yang menyusun. Dia panggil tujuannya untuk apa ni? Memudahkan. Dan bahasanya pun boleh dibahas secara khusus, terlebih khusus. Bila kita nak mengaji, nak kenal Tuhan, mengaji apa? Kitab tauhid. Mengaji kitab tauhid. Adapun nama kitab Faridah ke, Misbahul Munir ke, Aqidatun Najin, apa Hasyiah Hudhudi ke, ataupun dia panggil Matan Jaharah Tauhid ke, tu semua nama-nama kitab ataupun nama-nama yang diletak oleh ulama tu saja. Adapun bahasan di dalam dia serupa ya. Cuma panjang lebar dan pendek tu atas huraian pula lah. Tapi semua tu daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Tu kita boleh tengok apa di kitab lain, Mabadi Asyarah. Boleh tengok di kitab lain. Baik. Tu yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Lagi dan mengandung lagi ketetapan penunjuk. Tu dia panggil apa tu? Ketetapan penunjuk tu dia panggil idhafat sifat kepada mausuf. Apa ketetapan penunjuk tu? Idhafat ketetapan bagi penunjuk tu dia panggil idhafat sifat bagi mausuf. Kalau alih balik cakap lagi mana? Yakni jadi yang mengandungi penunjuk yang tetap. Mengandungi penunjuk yang tetap. Kita kata apa? Yang teguh lah. Penunjuk yang teguh, yang tetap, yang diam, yakni yang duduk. Yang diam, yang duduk pada hati orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya. Aku lindungkan dia. Habis itu kemudian dia main sikit ni, dia panggil jumlah khabariyah, du'aiyah ma'nan. Khabariyah lafzan, du'aiyah ma'nan.
Aku lindungkan dia, yakni aku minta lindungkan dia akan ini risalah, minta lindung dengan Allah Ta'ala, yakni dengan pertolongan Allah. Boleh pakai bal isti'anah di situ. Boleh pakai bal isti'anah, yakni dengan makna minta tolong. Aku minta lindung, aku minta lindung akan dia risalah ini ni, minta lindung dengan pertolongan Allah. Minta lindung daripada mana? Minta lindung daripada i'tirad. Daripada i'tirad yang diserupakan dengan syaitan. Kita panggil apa? I'tirad, kritikkan lah. Dia panggil kritikkan. Jadi tuan kita ni doa minta Allah lindung risalah dia daripada kritikan yang diserupakan dengan syaitan. Adapun kritikan yang baik tak ada apalah. Bahkan kita, kebanyakan ulama dulu-dulu ni di belakang-belakang nak habis nak khatam kita, dia akan sebutlah kalau ada mana-mana tak kena tu apa betul, dan tulis dhabit ke balik tepi hak mana yang betul serta jalan-jalan ataupun wajah-wajah dan kaedah dia. Jangan kita apa betul dengan tak ada kaedah tu, tak boleh. Kita baca kita tahu, tak betul lagu ni. Kita tanya, dah betul lagu mana? Tak tahu. Tu tak boleh. Lagu tu dia panggil nafsu. Sebab tu dalam kitab Zawajir, bagi Ibnu Hajar Al-Haytami tu duk bahas bab dosa-dosa besar, ithmul kabair. Az-Zawajir an iqtirafil kabair. Duk cerita berkaitan dengan dosa-dosa besar. Antara dosa-dosa besar iaitulah kita mengingkari ulama dengan ketiadaan ilmu, tu termasuk dalam dosa besar. Jadi bila kita tak faham bukan bermakna benda tu tak betul. Bila kita tak biasa jumpa satu-satu perkara bukan bermakna benda tu tidak ada. Jadi kita pergi cari orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai, kita tanya dan minta tunjuk ajar daripada mereka. Tu cara dia. Jangan kita kritik tanpa ada kaedah, tanpa dengan ilmu, tu satu kesalahan. Zaman Allah ni dia panggil zaman kritik, masing-masing suka nak mengkritik. Walaupun kita tak layak nak mengkritik sekalipun, dia nak kritik juga. Ini satu dia panggil apa ni? Satu kekurangan lah. Satu bahaya. Asy'ariyatal mashrabi malayuwiyatal ma'rabi fataniyatal ibarati bayaniyatal isyarati. Pimin sana. Ini itu ambil buku. Yang dibangsakan, yakni ini kitab ni, yang dibangsakan Asy'ariyah tu ya nisbah tu. Ya nisbah. Siapa orang duk pakai Al-Fatani, tu yang dibangsakan kepada Fatani, tu nama kita buh Fazlul Naim Ar-Rantawi. Tu apa Rantawi tu? Kita panggil apa? Yang dibangsakan kepada kampung rantau panjang. Dibangsakan kepada kampung rantau panjang. Tu ya, orang mengaji Azhar dia panggil Al-Azhari. Yang dibangsakan ini kitab ni kepada siapa? Kepada Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Mazhabnya, mazhab bagi ini jalanan, bagi ini risalah ni lah, dia panggil tarikat jalan dia. Lagi kepada Melayu bahasanya, bahasa ini risalah. Bahasa ini risalah ni pada bahasa Melayu, kepada Fatani tuturannya, yakni ibarat. Kita selalu kata ibarat. Ibarat tu ibarat Fatani. Mungkin nanti ni ada perkataan ataupun lafaz-lafaz yang dia panggil, kalau orang sini dia panggil meh-meh, apa meh dia panggil irah-irah macam lafaz Fatani. Tapi tak pekat sangatlah kitab ni. Adapun kitab Ayah D Babak Abdul Qadir Sekam, ataupun dimasyhur dengan Ayah D Tuan Guru pada Babak Sepanjang sendiri, dan ramailah tok-tok guru sana yang jadi pernah dia nak murid beliau tu. Kalau tengok kitab-kitab dia banyak guna bahasa-bahasa asal Fatani. Kadang-kadang kita duk baca pun tadi tak faham. Dia tak faham. Lagi kepada kenyataan isyaratnya, yakni terang isyaratnya, yakni maknanya, pengertian ataupun boleh isyarat, yakni petunjuknya. Lagi terang isyaratnya ataupun petunjuknya. Boleh kata maknanya. Jadi terang, nyata.
Ini tak ada apa ni. Ni cuma muqaddimah musannif ya. Tunazzilu baina nazairiha manzilatal insani minal aini tufaddilu 'alaiha tafdilal 'iqyani 'alal lujain. Al-lujain itu makna apa dia panggil fuddah, perak. Ditempatkan dia, yakni diserupakan dia akan ini risalah ni. Ditempatkan dia akan ni risalah ataupun diserupakan dia risalah ni, diumpamakan antara segala umpamanya umpama ini risalah. Apa umpamanya? Daripada beberapa risalah yang kecil. Tu bayan pada kata umpama. Tu bayan pada kata umpama. Ditempatkan, yakni diserupakan ini risalah antara segala umpamanya. Segala umpama ini risalah. Mana umpama ini risalah? Daripada beberapa risalah yang kecil. Daripada beberapa risalah yang kecil. Ditempatkan tu pada tempat rupa yang di tengah mata. Tu dia kata lagu tu. Dia tempatkan ni, dia buat dia serupakan ataupun diserupakan seperti rupa yang di tengah mata. Pada tempat rupa yang di tengah mata. Kita kata apa ni? Ni mata tengah tu lah, mata hitam tu. Jadi tuan kitab ni dia umpamakan kitab dia ni seolah-olahnya macam anak mata tu, mata tengah tu. Kalau kita perhati betul dalam cermin, mata putih, mata hitam, bulat. Lepas tu di tengah tu ada satu lagi macam mata hitam tu. Hak tengah tu pula dah, dia nampak tak besar mana, dia halus saja. Yang ulama kata tu tempat letak panca indera. Iaitu panca indera pelihat tu tempat letak dia. Tu tempat letak tu. Jadi tuan kitab ni dia serupakan kitab Faridatul Faraid ni umpama hak tengah mata tu banding dengan kitab lain, dia hak paling penting, seolah dia paling penting. Jadi ada sebagian ulama dia hurai kata dengan maksud, barangkalinya dengan maksud kata seolah-olahnya siapa-siapa nak naik mana-mana kitab tauhid, dia mesti lalu ikut kitab ni. Sebab nak ibarat daripada kata pentingnya. Nak ibarat pada kata pentingnya. Ada uraian yang Tok Guru duk sebut, iaitulah dengan maksud apa? Nak sebut pada kata kena perhati betul-betul. Nak nampak, nak faham bahasan kitab ni, dia kena perhati sungguh-sungguh. Sebab dia panggil ibarat dia tu pun payah sikit. Ibarat dia tu pun payah sikit. Tengok awal-awal kitab ni pun duk bahas bab balarah saja pun, kalau ikut tu banyak tu bahasan. Dan dilebihkan ini risalah ni atas sekaliannya, atas sekalian umpama tu. Atas sekaliannya umpama. Dilebihkan dia ini risalah, dilebih atas sekalian umpama. Misal dia apa tanzir, bandingan dia seperti dilebihkan emas di atas perak. Ni orang tak faham, dia kata tuan kitab nyombong. Bukan dia sombong ni, dia panggil apa ni? Mimba bitarghib. Mimba bitarghib, daripada bab pada nak menggalak, menseronokkan kita beramal. Tu tujuan dia, bagi semangat. Seolahnya tuan kitab ni nak bagi semangat kepada kita supaya kita ni suka pada nak menuntut, nak belajarkan kitab ini. Supaya kita ni suka, bukan dia sombong ke apa, tak. Ni kerana tawaduk dia lah. Kitab ni telah bertahan berapa lama, dah 100 tahun lebih ni. Tu kerana sifat tawaduk dia lah. Di sini cuma bukan kata dia peleceh kitab lain, tak. Maknanya dia nak targhib, dia nak menseronokkan kita ni supaya kita suka baca kitab dia, kita nak mengaji kitab dia. Bila kita pandang benda tu penting, maka kita akan ambil berat lah. Kalau kita pandang benda ni tak penting, kita tak ada apa, biar berlalu lagu tu sajalah. Kita anggap benda tak penting. Hariyatan bi an yuhrasa 'alayha wa tukhdara fi suwaida'il fuad, wa haqiqatan bi an turfa'a 'ala minassati tarjihi wal i'timad. Sebenar dengan bahawa, yakni sayugi ya.
sayugia dengan bahawa dilobokan sebenar, yakni sayugia sepatutnya dengan bahawa dilobokan. Arab kata tomak tu lah, tomak tu. Dengan bahawa ditomakkan, yang apa dilobokan. Dia ada, dia panggil antara apa ni kalimah mufradat lah tu, muradif. Hirsun, sebenar, yakni sayugia bahawa dilobokan atas mendapat ini risalah. Kena lobolah sungguh-sungguh, yakni muradnya atas belajar lah. Masuk kata mendapat ni kata atas belajarnya dan memahami, tu maksud. Sayugia lah dilobo atas mendapatnya, atas memahami, atas belajarnya ini risalah ni. Lagi dan diingatkan segala bicaranya. Bahasan dia tu. Sayugia kita ingatkan segala bahasan dia, perbicaraan dia. Ingat tu pula, ataupun ingat tu pada mata hati. Pada mata hati, yakni bukan mulut saja. Bukan mulut saja. Duk baca ke apa ke. Sebab tu apa ulama sufi selalu sebut tu, bukanlah ilmu tu pada banyak fi kathratir riwayah, bukan ilmu laisal ilmi fi kathratir riwayah, bukan ilmu tu dengan semata-mata banyak riwayat, pandai cerita, pandai baca, pandai bercakap, bukan. Maknanya kena ingat banyak-banyak di mata hati. Kita kena ingat segala bicara perbicaraannya ni pada mata hati. Dan patut bahawa diangkatkan risalah ini, ke atas panjangan. Ni apa ni? Dia panggil lafaz kinayah. Kinayah pada kata tingkat ataupun pangkat yang tinggi lah. Ada panjangan. Tu panjangan maknawi lah, ataupun tinggi maknawi. Ke atas panjangan, yakni seolahnya kinayah pada kata tingkat ataupun pangkat yang tinggi. Tinggi tu tinggi maknawi lah, bukan tinggi hissi. Tinggi maknawi. Siapa orang kata tinggi pangkat tu lah, tak ada rupa tinggi pangkat tu. Hanya reti kata dia ni bila sebut panglima, dia pangkat paling tinggi, walaupun dia duduk bersila di bawah. Dia duduk bersila di bawah, tapi ni sebuah pangkat dia tinggi. Tu tinggi maknawi. Kalau tinggi hissi tu, kita tinggi yang boleh kita dapat dengan panca indera, tu dia panggil hissi. Tu dia panggil yang boleh dapat dengan mana-mana hawasul khamsah, dia panggil. Hawasul khamsah dia panggil panca indera yang 5. Bila kita boleh mendapat panca indera 5, atau dah kata tu dia panggil hissi. Tinggi hissi. Kita nampak bangunan tinggi, tu dia panggil tinggi hissi. Kita boleh pegang sentuh, ni tinggi. Tu dia panggil hissi. Kita boleh nampak dengan panca indera, ataupun kita boleh dapat rupa dia tu dengan panca indera yang 5 tu, mana salah satu. Adapun ni tak boleh nampak ni. Tengok orang mengaji agama, mengaji pergi tinggi mana pun, lama mana sekalipun, tak nampak lagu mana rupa tinggi. Bahkan terkadang tu berlaku duk hina tak habis-habis pun ada. Mengaji agama nak makan apa, mengaji agama tak yakin boleh buat ajar, mengaji agama banyak tak yakinlah boleh nak pimpin keluarga, nak bagi makan, nak minum tak ada lah, RM2 duk mengaji agama nak kerja apa. Tengok tu dia tak nampak tu. Wahal di sisi Allah angkat. Allah angkat martabat orang-orang yang berilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan tidak tahu? Tak samalah. Soalnya hak orang yang tahu diangkatkan oleh Allah. Tu dia panggil tinggi maknawi. Begitu juga di sini, sayugialah diangkatkan risalah ini ke atas panjangan, yakni ke atas pangkat yang lebih, pangkat yang tinggi, ataupun panjangan kelebihan, yakni pangkat kelebihan, pangkat yang tinggilah, dan diberpegang dengan dia. Tu la'allahu, barangkalinya tu kita tambah sikitlah, wal i'timad ataupun wal i'timad, iaitu ada wa dan di situ tu gugurlah tu apa ni kita panggil terlepas cetak, jatuh perkataan.
dan diperpegang dengan dia, yakni dengan ini risalah. Tu ada dan lagi di situ tu. Wasammaituha faridatal faraidi fi ilmil aqaid, dan hamba namakan dia hamba namakan dia hamba di sini maksud kata manusia lah. Al-insan hurran kana au raqiqan, sama ada orang merdeka ataupun dia panggil hamba sahaya, tak kira lah, dia panggil hamba ke semuanya. Baik, dah hamba namakan dia. Bila benda ada ni, sunat adalah letak nama supaya mudah orang kenal. Dia benda apa pun dia sunat letak nama. Begitu juga dengan kitab ni. Kalau semata-mata malam ni kita mengaji kitab tauhid, kitab tauhid mana tauhid? Jenuh cari sebab kitab tauhid berlembak, buh nama bagi senang kenal. Kitab Faridah, dia panggil Faridah sampai anak buh nama Faridah. Hamba namakan dia tu Faridatul Faraid pada bicara ilmu aqaid. Apa tu permata yang bernilai? Faridatul Faraid, permata yang bernilai daripada segala yang bernilai. Permata bernilai daripada segala yang bernilai pada bicara ilmu aqaid, yakni ilmu segala pegangan ataupun simpulan. Bila banyak akidah yang kita kena pegang, maka disebut dengan lafaz jamak lah. Kalau akidah simpulan, ikatan. Bila banyak aqaid, kita kenal wujud Allah, hak mustahil dan istihalatul mustahil dia, kemudian dalil dia. Kita kenal dalil dia. Maka bila kita kenal satu, misal wujud Allah, kena hak mustahil dia, kena hak dalil dia, maka tertambah satu akidah dalam diri kita. Lepas tu mengaji qidam pula. Kena makna qidam, hak mustahil dia, istihalatul mustahilat dia, dan juga kena dalil dia. Tertambah pula dua akidah. Jadi hak kita duk mengaji ni 20 akidah. Bila 20 akidah tu banyak, bila banyak tu kata aqaid. Siapa yang panggil ilmu akidah ke ilmu aqaid, tak kira lah. Nak ilmu isyarat kepada ilmu tauhid. Dia banyak nama dia, ilmu aqaid ke ilmu usuluddin, asasuddin, ilmu tauhid, ilmu kalam. Tu antara nama-nama dia. Hak kitab tu Imam Hanafi dia panggil Fiqhul Akbar. Kitab Fiqhul Akbar. Wa 'ala Allah Ta'ala a'tamidu. Tapi itulah kalau di sini nak bicara ilmu aqaid lah. Kalau kita nak cari bahasa fiqh tak ada. Kalau ada pun hak secara asasi saja, bukan hak secara tafsili. Ada pun secara tafsili kita masuk kitab fiqh yang lain yang besar-besar. Wa 'ala Allah Ta'ala a'tamidu wa min faydhi fadlihi astamidu. Dan atas Allah Ta'ala aku berpegang, yakni atas Allah lah aku berharap. Boleh dengar makna gitu. Atas Allah Ta'ala lah aku berpegang, ini aku berharap dengan hatiku. Aku berharap dengan hatiku. I'timad ni soal asalnya bersandar lah. Kita bersandar semata-mata kepada Allah. Atas Allah Ta'ala lah aku berpegang, ini aku berharap dengan hatiku, dan daripada limpah kurnianya. Tu kata limpah tu sebab kurnia rahmat Allah tu banyak. Itu pakai makna limpah, dengan ayat limpah keluar sebab penuh ayat, banyak ayat. Ni limpah kurnia Allah, kerana kurnia Allah ni terlalu banyak. Aku menuntuti pertambahan, yakni pertambahan kelebihan lah, ataupun barakah. Yang kita kata barakah tu ziyadatul khair, al-barakatu ziyadatul khair. Yang kata barakah tu bertambah kebaikan. Yang kata barakah tu ialah bertambah kebaikan. Ziyadatul khair al-ilahi. Dia panggil bertambah kebaikan akhirat. Hak bangsa akhirat, bangsa Tuhan yang bangsa akhirat. Tu dia panggil barakah. Walaupun benda tak banyak sekalipun, bila barakah, kebaikan tu bertambah untuk akhirat tu banyak. Seumpama kita kata kitab ni lah, walaupun 20 muka surat, tetapi kerana barakah, kalau dia dapat barakah daripada tuan kitab, daripada pengajian dan sebagainya, maka kebaikan tu dia akan bertambah walaupun kitab 20 muka surat.
Ada hak kaji kitab berpuluh-puluh muka surat, beratus muka surat, beribu muka surat, berjilid-jilid, tetapi kerana tak ada barakah, tak jadi sebab menambah kebaikan akhirat. Tengok orang kafir belambak haduk kaji ilmu agama, hak apa Quran pun ada. Hak tuan guru kita cerita tu, kita tak ingatlah nama kita. Ada tuan guru kita cerita, tuan guru Boen dia kata tu ada daripada puak Eropah tu, daripada puak Padri yang karang kitab syarah bagi Sahih Bukhari 4 jilid. Tapi Padri, tengok Padri, nak buat apa? Tu tak ada barakah lah tu dia panggil, walaupun ilmu banyak sekalipun barakah tak ada. Baik. Habis itu bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya, yang diyakinkan. Tu ibarat daripada kata mana tu? Cukup kat situ. Dia mubtada semula dah tu. Habis. Wallahu a'lam. Jadi cukup zakat tu, insya-Allah mana esok kalau Allah panjang umur, kurnia rezeki, kekuatan, kesihatan yang baik, insya-Allah kita sambung semula. Apa yang baik daripada Allah, yang salah silap mohon maaf daripada kesalahan dan juga kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.